Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Kembali lagi kita dalam rancangan podcast. Terima kasih kepada korang yang mana support Episod TV. Dengan adanya program podcast ni, kita menerima banyak feedback mana orang tertunggu-tunggu dan juga yang tak tunggu pun tunggu juga. Yang menunggu pun menunggu juga. So kita dapat benda yang orang kata yang mana mesej, yang mana PM, yang mana direct message bagi tahu yang program macam ni harus diadakan lebih banyak lagi. Maksudnya perbualan yang melibatkan bual bicara tentang dunia otomotif dan juga motorsport di dalam Malaysia. Okey, tanpa membuangkan masa, saya nak introduce. Di sebelah kanan saya ni adalah orang yang tidak asing lagi dalam dunia orang kata otomotif dan juga motorsport di Malaysia ni, mana dia mengeluarkan satu produk jenama sendiri ataupun buatan Malaysia, iaitu Encik Farouk. Kita panggil abang lah kan, Abang Farouk daripada F-Tune Racing Suspension. Di sebelah kiri saya pula adalah orang yang saya kira hampir 20 tahun pengalaman dia berlumba di luar dan dalam negara. Abang Syarizal kita. Assalamualaikum. Hai. Kat sini kita nak cerita pasal boleh nampak muka saya? Okey. Kita nak tanya pasal motorsport sebenarnya bang. Okey. Yang melibatkan motorsport. Okey. Kita nak mula dengan Abang Farouk dulu lah. Apa sebenarnya bang motorsport ni? Definisi motorsport yang sebenar pada pandangan abang sebenarnya, yang sebetul-betulnya. Kita nak betulkan sebenarnya, nak bagi tahu kat orang apa itu motorsport sebenarnya. Okey. Bagi saya, dalam definisi motorsport ialah sukan bermotor di mana di Malaysia ni dia merangkumi sukan yang involve kenderaan beroda 4, beroda 2 dan sebagainya. Dan motorsport dia merangkumi daripada level grassroots kaum B sehinggalah ke professional level. Okey. International level pun dia juga. Bagi siapa yang dah pergi ke tahap luar negara tu, yang mana daripada Malaysia yang membawa nama Malaysia pun itu terlibat sekali lah dalam motorsport Malaysia ni. Okey. So macam Abang Syam lah. Okey, sama juga benda orang kata apa, bila suka motor ni memang kita cerita yang beroda lah. Okey, so bila cerita beroda ni orang kata apa, yang betul-betul pertandingan. Okey, yang pertandingan tu masuk competition. Tak kira lah macam Abang Farouk tadi cakap, ialah start the grassroots. Okey, lepas tu orang kata apa, pergi ke entry level, contoh kata macam MSF yang semakin orang kata apa, dah ke depan. Okey. Lepas tu next level dekat dalam Malaysia ni adalah MCS. Okey. So betul lah semakin. Okey, so dulu kita ada mereka millennium ataupun dulu orang kata apa, MSS, Malaysia Super Series. Okey, so tetapi ramai orang ataupun ramai pihak yang salah anggap bila kata motorsport, dapat dataran modified kereta dah kira motorsport. Okey, so saya tahu soalan yang awak akan tanya lah benda tu. Okey. Okey, sebab ramai mempertikai yang kita bercerita motorsport, lepak dataran motorsport. Ya, betul, berkereta ataupun berkenderaan tu bermotor lah. Okey. Tapi dia sukan tu tak ada. Okey. Dia melepak setakat nampak dataran TT, kita tak panggil motorsport, orang kata apa, sukan bermotor. Motorsport dia betul, motorsport, tapi dia motorsport ni ialah kita kena faham yang kalau ditranslatekan adalah sukan bermotor. Sukan motor. So bila sukan motor, kalau setakat pergi parking, display kereta, TT, lepak minum, kita tak main motorsport. Kita tak boleh cakap itu motorsport sebab dia bukan sukan bermotor. Okey. Sukan berminum je lah yang kita duduk minum kopi, sembang, membawang kan. Itu benda-benda tu lah. Okey. Kalau kata yang macam lepak dataran tu bukan motorsport. Okey. Habis kalau diorang terlibat dalam perlombaan pun kira motorsport juga. Tapi kat atas jalan raya lah. Okay, itu dah macam apa topik awak sebelum ni. Okey. Kes lumba haram. Okey. So kita boleh kategorikan kes lumba haram tu ialah sukan bermotor. Okey. Cuma benda tu tak orang kata dikira ataupun shop sendiri ataupun kita orang kata apa buat
personal orang kata race untuk kita. Okey. Okey, sama juga pergi track pun ada juga, dalam track pun ada juga rumah haram. Okey, yang dulu zaman-zaman itu, zaman sekarang tak ada. Okey. Zaman sekarang kalau ada mungkin kita pun tak tahu. Okey, contoh kata drag racing, ada yang betting siap-siap. Orang kata apa, yang king punya level ialah dia betting sama-sama dia. Okey. Track dulu ada, tapi tak ramai orang tahu. Okey. Okey, so sama juga. So benda tu dalam orang kata compound yang diberi orang kata apa, senang kata dalam track lah. Okey. Dekat luar tu luar track, tapi atas jalan. Okey. So benda sama juga. So nak tak nak kita kena terima yang motorsport ni dia memang ke arah benda yang selamat lah sebenarnya. Betul. Yang melibatkan sanction by mungkin pada ketika dulu NM, Ya, betul. dan yang ke depan ni macam NM, macam tu lah benda yang bersanction. Betul. Kata macam tu lah. Betul, sebab okey, nak kata lumah haram ni ramai juga yang daripada lumah haram pergi ke lumba yang betul. Okey. Okey. Ada yang contoh kata orang kata apa, memang lumba yang pelumba betul profesional. Ada juga main lumba haram. Okey, itu Yang dibayar sebab dia Yang dibayar kan. Dia di offer. Okey, kau bawa kereta tu aku untuk race jalan ni. Okey. Ataupun berapa kilometer, berapa beratus meter. Okey. Ini gaji kau. Ada juga benda-benda tu. Okey. Orang kata apa, jangan cakap tak boleh dielakkan lah. tak ada boleh elakkan. Dah nama pun bermotor kan. Okey. Tapi yang lepak dataran tu, orang kata apa, bukan suka motor. Kena faham yang Kena faham. tapi yang main kereta, yang lepak dataran tapi ada orang kata apa, join orang kata apa, pergi track day. Okey. Yes, itu kita boleh katakan motorsport. Tapi kalau cakap hidup tan, ayat kepak semua kan. Kalau kita nak cerita itu motorsport, bukan. Dah lari lah. Dah lari. Memang tak sepatutnya perkataan motorsport tu digunakan di tempat yang tidak sepatutnya. So yang itu belum panas lagi. Kita nak tanya lagi panas sikit. Kita nak mula, okey, dah alang-alang Abang Syarizal ni jawab. Okey, saya nak tanya bang. Yes. Daripada, okey, abang start berlumba daripada tahun bila? Saya yang betulnya start berlumba Di dalam Malaysia sebelum masa balik ke sini. masa balik ke sini 2002 2003 tu dah start balik ke sini lah. Okey. Okay, so bila balik ke sini orang kata apa, tapi race pun bukannya race yang dapat peluang yang race banyak yang dekat Malaysia lah. Okay. Balik sini cuma masa tu masuk race Malaysia Super Series Okey. dan apa mereka Millennium, Okay. MME. Tapi race-race yang orang kata apa, contoh kata MSS yang orang kata apa full season tak dapat. I see. Sebab bos tumpukan dia dah nak balik ke sini, dia dah nak pergi ke mereka Millennium, lepas tu pergi balik ke luar. Okey. Ini soalan dia. Okey. Daripada abang melihat perkembangan dunia motorsport sebenar Okey. pada tahun 2003 sehingga sekarang ini, Okey. 2020, maknanya kita dah 18 tahun. Okey. Okay, kita kira yang 18 dulu. Okey. Yang ke belakang tu kita tolak tepi dulu. Okey. Dalam tempoh 18 tahun ni, Okey. apa pendapat abang tentang dunia motorsport? Oh. Memang soalan ni umum. Okey. Okey, tapi pada persepsi abang Okey. dan pada pengamatan abang, ataupun apa yang sebenarnya yang masih lagi kurang ataupun sebenarnya dia dah terlebih dah pun. Okey. Itu soalan dia. Okey, dia terlebih tu memang terlebih, dia lebih kurang macam cendawan. Okey. Okey, so dia bermula daripada kelab kereta. Okey. Modify sikit-sikit. Kena spark lah dengan kawan. Kalau setakat bikin kereta, display, simpan kereta kat rumah, hujan, keluar naik motor, memang tak payah. Okey. So dia start terbakar. Bila terbakar tu, join lah. Lepas tu grassroots, time attack. Okay, contoh kata, start daripada track kecil. So dia dah start makin orang kata apa, hangat benda ni. Sukan pemotoran ni sebab senang kata sukan pemotoran ataupun kereta ni ialah hobi dia sebagai lelaki. Hobi. Hobi. Okey, dia start dari hobi. Bila hobi tu dia sebab dia minat. Okey. Okey, contoh kata lah, dia tak minat. Masak tak minat. Haram tak masak pun. Betul tu. Okey, tapi kalau sebab dia minat hobi. Lelaki pun kalau hobi dia memasak, dia akan masak. Okey, sama juga hobi. So bila ada hobi, di mana ada kemahuan, kat situlah dia orang kata dia start. Dia belajar, ada setengah yang belajar. Okey, tapi ada setengah yang tak nak belajar langsung. Maknanya pergi just spend duit, balik. Okey, so apa jadi? So far, kata start daripada 18 tahun sampai sekarang, perkembangan tu banyak. Tapi sayangnya tak diguna pakai. Okey, tak diguna pakai ialah bila kita cerita dekat Malaysia ni banyak track. Kita jangan tengok pada Sepang. Orang bila kita cakap racing Sepang,
orang nampak sepang, tak. Kat Malaysia banyak lagi track yang apa contoh kata dekat Melaka, MMC. Okey, track go-kart kat Melaka. Ada je orang buat time attack. Okey. Dekat KL yang paling dekat ialah orang kata Ili sebelum ni ada juga orang pergi buat. Okey, kat Sepang pun ada track go-kart yang sebelum ni pernah sekejap dia buat event untuk time attack. Tapi orang sebab apa? Sebab kat Sepang ialah international punya level, go-kart punya scene. So dia tak nak track tu rosak, so dia tak buat banyak kali. Okey, so benda-benda tu, tapi kita boleh nampak dia makin grow sebab organizer ni buat, dia ada dia punya followers. Organizer B buat, dia ada followers. Yang C buat, dia ada followers. So yang betulnya dia dah start grow, yang betulnya dia dah start berkembang. Tapi banyak yang tak nak pergi yang serius. Dia mati kat situ je. Bila pergi main motorsport, motorsport, pergi main time attack, dia habis kat time attack. Kenapa dia tak pergi ke next level? Yang orang kata apa yang dia spend untuk dia pergi dekat orang kata time attack, small track, yang bajet dia tu banyak dia keluar kat situ. Contoh kata dulu daripada kategori biasa, sampai jadi kategori open. Tapi dia tak pergi pun ke next level. Tapi ada juga yang daripada grassroots yang sekarang ni dah jadi orang kata memang kira boleh katakan pro driver lah. King. Orang ada masalah bumbung kereta, bocor, berkarat, Karuf Motorsport boleh menyelesaikan masalah anda. Macam ni je. Saya Mazan bin Abdul Manan, pengarah urusan Karuf Motorsport. Kami mempunyai kepakaran dalam membaik pulih sunroof, bumbung dan kapet kereta anda. Kami sudah beroperasi selama 12 tahun di Kajang dan mempunyai 6 cawangan di seluruh Malaysia. Okey, yang bestnya dekat Karuf Motorsport ni, kita ada bermacam-macam jenis sunroof dan kat sini kita ada stok yang melimpah ruah. Kat sini korang tinggal datang, pilih barang dan kita pasang. Kat sini kita ada lebih daripada 700 jenis sunroof. So takkan dalam banyak-banyak satu pun tak berkenan kan? So dekat sini kita orang ada bermacam-macam jenis spare part. Dari sebesar-besar jenis spare part sampailah sekecil-kecil spare part macam Swiss ni. Bukan senang nak dapat. Kelebihan korang untuk buat pemasangan dekat Karuf Motorsport, kita akan bagi waranti bocor sampai mati. Berminat? Boleh layari Facebook dengan Instagram kami, HQ Karuf Motorsport, ataupun boleh datang ke bengkel kami, Karuf Motorsport. Minat sunroof? Ingat Karuf. Okey, kita nak tanya Abang Farouk lah. Adakah Abang Farouk setuju dengan apa orang kata, yalah, soalan yang lebih kurang sama macam tadi juga. Adakah setuju dengan perkembangan yang ada ni? Okey, bagi saya perkembangan yang ada ni memang okey. Dia punya permulaan dia daripada dulu nampak macam ikut dia punya cara yang betul lah. Tetapi ada juga yang sekarang ni macam dia dah ada yang besok macam contohnya macam lumba haram macam tu kan. Lepas tu kalau macam yang race, yang dissension race semua tu, yang mana yang ikut tu memang dia bagus lah. Tetapi macam apa Syariza cakap tadi, dia sampai satu level dia tak ada proceed lagi. Memang itu terjadi jugalah. Tapi dia tak proceed tu ada sebab-sebab lah. Mungkin dari segi bajet, dari segi komitmen kerja ke, ataupun dia tu dah dapat lah hal-hal peribadi. Jadi dekat sini macam kita ada race yang macam-macam race yang ada organizer yang buat. Jadi kalau kita nak ikut, kalau kita bersungguh tu memang boleh je. Itu kira betul. Dan untuk setup tu kita kena cari orang yang betul lah. Ikut orang yang betul, jangan ikut orang yang salah. Tapi kebanyakan ni ikut orang yang salah. Sebenarnya itu. Kenapa kita cakap pasal orang yang salah? Kita bukan salahkan orang. Jangan salah faham. Tapi maksudnya saya rasa mungkin orang yang mengajak dia tu ke jalan yang betul. Tapi sebab pengaruh kawan-kawan macam kita cakap dia atas hasutan lah. Mungkin sebab tak suka, kau jangan ikut orang tu, dia tak betul.
Dia pergi ikut orang yang salah. Ya. Tu selalu yang biasanya berlaku lah yang kita nampak kan. So jadi kat situ juga. Jadi orang yang ni kadang-kadang tu dia take advantage pada situasi tu lah. okey. Okey, mungkin dia tahu okey apa cara betul apa cara, tapi boleh kena mungkin untuk mendapatkan income ke. Okey. So dia terpaksa buat macam tu. Jadi itu cara yang tak betul. Jadi yang penting sekarang ialah orang yang nak mencuri dalam motorsport tu dia kena bercampur. Itulah bercampur Lebih banyak lagi. Okey. Dan ikut ni lah, ikut race-race yang sanction. Okey. Dengan lebih tu dia boleh bergaul dengan yang lain. Jangan sampai ke tahap macam satu tahap grassroots saja. Dia tak gemar lah. tak masuk lah. Dia nak situ je. Kadang-kadang Dia lebih jauh lagi. Dia sendiri shot sendiri kadang dia boleh menang. Dia tak ada masalah, dia boleh menang. Tapi level sampai situ saja. Dia bila next level dia tak percaya. Itu pun mungkin sebab ego juga. Betul juga. Dia rasa dia dah hebat dekat track lintas kecil, ataupun di pertandingan yang time attack saja ke walaupun dekat lintas sebang kan. Okey. Tapi bila race dia tak join. Dia tak pergi masuk ke race. So sangat sayang lah kalau benda tu berlaku kan. Jadi itulah. Okey. Saya tertarik dengan ada satu perenggan ayat yang abang cakap tadi tu. Jadi bila saya selalu kalau kata jumpa orang yang salah ni, saya selalu menggelarkan mereka ni as scammer. Scammer tak semestinya yang panjat pagar, okey. Dia memang. Scammer tak semestinya yang panjat pagar. Scammer ada juga yang bawa kereta. So yang ini kita nak usik sikit. Apa pendapat abang tentang scammer yang merosakkan dunia motorsport ni? Sebenarnya secara tidak langsung. Pada pendapat saya, sebab benda tu berlaku kan. Kadang-kadang macam kita cakap kan, dia dah jumpa orang betul, tapi dengan hantar hasutan ni tadi, aku kenal dia dah lama, kau ikut aku sekali, akhirnya terlajak jauh. Jauh dia pergi terbabas sampai akhirnya, yalah saya cakap orang yang menyebabkan jadi scammer ni mengambil kesempatan. So macam mana bang agak-agak kita nak bendung budaya orang yang suka ambil kesempatan dan merosakkan dunia sebenar motorsport ni? Boleh? Okey, sebenarnya kita kena identify maknanya orang tu sendiri kan. Okey. Misal katalah, okey. Orang ni dia berminat dalam motorsport. Okey. Lepas tu dia pergi menghantar ke satu workshop. Okey. Tetapi workshop tu telah menggunakan dia punya macam income dia. Okey. Mengambil kesempatan tadi. Kesempatan Okey. kepada customer tu lah. Jadi mungkin customer tu mungkin dia berduit ke, dia boleh keluar duit. Jadi dia menggunakan orang tu. Jadi inilah yang terjadi sekarang. Daripada dulu lagi sebenarnya benda ni terjadi. Tapi kita kena sendiri kena berikan lah. Maknanya kena sedar sendiri. Dan jangan ego. Kalau kawan dah nasihat, kena ikutlah siapa kawan tu. Apa yang abang Farouk cakap tadi, maknanya siapa yang kata ada satu tu dia kata kena lebih apa orang kata lebih mengetahui siapa orang. Maknanya kena banyak bertanya lah. Banyak bertanya. Okey. Tang ini kita suka nak tanya. Okey. Ada ke pengalaman pernah scam? Pernah kena scam selama ni. Dia kalau nak cerita macam ni, dia memang kalau sejuk orang macam apa kan. Kita kena panas. Bukan pasal apa, pasal kita nak betulkan keadaan. Kita bukan cek salah. Kita nak betulkan keadaan supaya korang yang baru nak mengikuti dunia perlombaan ataupun dunia track day ataupun dunia grassroots, satu persatu ni supaya korang tak kena tipu, tak tertipu. Apa yang di-share oleh mereka ni adalah berdasarkan pengalaman, tapi kita tak nak cari siapa-siapa pun, cuma kita nak bagi tahu apa yang berlaku sebenarnya. So, saya nak tanya, ada pengalaman ke kena benda-benda macam ni? Ada banyak. Ada yang kadang-kadang tim yang orang kata apa, saya ni ialah senang kata dah macam joki lah. Senang cakap, okey.
Joki lah Senang kata macam tu lah, joki tu macam joki kuda lah. Jelas saya dengar joki ni biasanya rebit kan, motor kan. Bawa ni caution kau sekian rebit. So saya punya tugasan ni lah, ialah orang apa lepas dengan work team, saya banyak buat sendiri. Which is kita membantu workshop untuk orang apa, senang kata banyak promotion lah. Bersama-sama lah grow. Bersama-sama grow. Maknanya saya cuba membimbing. So workshop banyak yang alhamdulillah workshop dengar cakap. Tapi yang tak seronok bila saya jumpa orang yang dia pula dia nak marketkan dia punya produk yang dia orang kata apa, dia tak ada knowledge. Tapi saya ni orang kata apa, senang kata saya ada pengalaman. So bila ada pengalaman, saya bagi pengalaman ataupun saya bagi feedback bila saya berjoin team tu. Saya bagi feedback yang detail. Which is kalau contoh kata, tukar saja turbo, kita handling rotas. Contoh. So contoh kata tayar, kita tukar tayar ni, mesti kata ni dah maknanya kita dah identify itu dah saya punya mistake. So owner dia dengar cakap saya, owner kepada kereta. Tapi sayangnya bila orang kata apa, owner pergi balik ke workshop, dia explain apa yang saya cakap, benda tu tak ditunaikan, yang dibuat adalah benda lain. Sebagai disclaimer kan ni. So contoh katalah kita nak kejarkan gain 1 second, kita nak shift lagi 1 second, 2 second. By apa yang saya cakap tu, benda tu dah boleh improve. Tapi sebab mentality orang kita ialah bila nak laju modify engine. So bila apa terjadi ialah bila next race ataupun practice, saya tak tumpu pada benda lain. Saya nak yang benda apa yang saya minta. Tapi bila saya drive, saya rasa macam benda tu sama. Tapi bila tanya balik, bila kita duduk sit down, kita tanya, yang dibuatnya adalah benda lain, bukan yang apa yang saya minta. Contoh kata saya minta ialah kita buat spek ataupun tukar pakai daripada bushing, kita tukar pakai spherical bearing. Benda tu saya minta tu je. Tapi benda tu dia tak buat. Dia pergi buat benda lain. Contoh kata dia pergi buat engine lagi, tukar intake ni sebabkan nak timing lagi laju. End up tak ada result. Sebab apa? Sebab apa yang saya minta tak dapat. Apa yang dia orang pergi buat tu ialah orang kata apa, yang dia orang pun tengah R&D. So senang kata result yang kita nak tu ialah dah dapat lah. Orang kata apa, untuk cara nak selesaikan dia, kau buat ni, kita boleh, bukanlah kata terus shift kami tak. Tapi at least kita ada something yang kita tahu. Maknanya contoh kata tayar depan rosak, kita tukarlah tayar depan. Kenapa nak tukar bombat? Betul lah tu. So benda-benda macam tu lah. So benda tu ada. Tapi owner cuma keluar duit. Owner tak tahu apa, owner bagi duit je. Sebab which is dia sponsor. Tapi jadi macam tu. So bila terjadi macam tu, kita ni sebagai orang yang ada pengalaman, kita cakap, kita bagi feedback, ujung-ujung jalan cerita kita yang agak salah. Diva lah driver ni terlebih sangat apa semua. Tak, kita bagi feedback. Kau dengar je cakap. Tapi bukanlah orang kata apa, bila saya cakap tu kena dengar 100%. Kena tahu kenapa nak kena buat macam ni bang, kenapa kena macam ni. Betul. So kita kena ada teamwork. Senang kata kita kena be open-minded. Kita bukakan otak kita. Saya pergi, saya tak pernah cakap barang ni kau buat salah ni, tak ada. Saya bagi feedback ialah kita nak orang kata apa, nak guide ataupun nak naikkan sama-sama. So pada saya ilmu yang ada tak boleh bawa hati pun. So apa jadi kita try encourage orang, maknanya workshop biasa untuk pergi ke orang kata apa, arah motorsport. Sebab banyak workshop ialah workshop dia jadi bengkel lah. Bila dengar workshop ialah wow, gempak. Tapi bila kita sebut bengkel, kadang-kadang sebut bengkel dia macam ada benda pokok ke. Macam tu lah, contoh lah kan. Padahal bengkel tu bahasa Melayu. Betul. Workshop tu. Betul, tapi kita nak arah motorsport. Bila kita cerita motorsport, which is dia punya orang kata apa, disiplin dia tinggi. So apa? Sebab bila cerita disiplin tinggi, ialah kita sebelum kita nak race, kita kan ada practice, kita ada testing. Semua datang. Semua tu memang main peranan. Betul. Tak boleh skip kan semua. Betul. So tapi apa terjadi, macam soalan berbalik daripada asal ialah be open-minded.
Okey, contoh kata saya bagi ni untuk scammer-scammer kan. Okey. Okey, ataupun untuk Ini pesanan keras ni. pesanan Boleh, keras. pesanan Boleh, keras. boleh, boleh. Tembok ke wall ni. Okey, so apa yang jadi ialah kepada owner ataupun workshop Okey. minta tolong lah. Contoh kata bengkel yang buat tu ialah asal ialah orang kata apa, bengkel B. Okey. Pergi ke bengkel A. Hmm. Pergi sampai kat bengkel A, owner bawa sebab dia tak tahu. Okey. Bengkel A, cuba jangan kau nak condemn dia. Faham? Okey kan, betul tak? Kau fix je. Okey, orang datang hantar untuk kau betulkan. Kau buat je. Kau jangan cerita, dia salah ni buat ni. Mana boleh macam ni? Padahal benda tu salah sikit je. Tapi kau cerita tu senang kata sebab apa scammer macam Abang Farouk tadi cakap. Sebab apa? Sebab dia nak tarik. Sebagai sumber Dia income. ambil kesempatan lah. Dia ambil kesempatan. Dia nak buat benda tu sebagai sumber income. Dia nak, okey, customer ni tak akan pergi balik dekat A. Dia akan pergi dekat aku, dekat B je. Okey. So tak boleh lah. Dia buat mistake cuma salah je. Kadang-kadang setakat orang kata apa, skru longgar je pun. Contoh kata, dia datang dekat kau sebab apa? Sebab dia kebetulan dia lalu dekat situ. Dia minta tolong, dia minta tolong check kan. Dia benda normal. Kau ketatkan, settle. Kau minta apa, label yang sepatutnya yang kau rasa orang kata apa, itu label dia, kau buat. Kau tak payah nak condemn workshop lain. Sebab apa? Sebab sama-sama. Kalau kenapa maaf cakap lah, kita semua Melayu. Okey. Kenapa bukan bangsa Melayu dia boleh tolong-menolong? Kenapa workshop kita sebagai bangsa kita sendiri tak boleh nak tolong-tolong? Sebab apa? Sebab bila saya cakap benda ni ialah relate dengan kenapa bila saya raise kat overseas. Pas besar, kita boleh pergi pitch sebelah, minta. So, budaya dia macam tu Budaya tu, tak payah, jangan cakap pergi overseas lah dekat Malaysia. Contoh kata race satu race tu, kita pergi dengan bangsa kita minta. Okey, memang ada yang akan bagi. Tapi kalau betul dia rasa kita ni bersaing dengan dia, harap dia tak bagi. Tapi kita pergi dengan bangsa lain, dia tolong. Sebab apa? Sebab dia nak kita sama-sama race menang. Kalau boleh dia nak menang bermaruah lah. Yes. Lebih kurang tu lah. So apa jadi? Orang kata apa? Cubalah tukar mindset tu. Sekarang dah 2020 kot. Okay, kenapa 2020 masih lagi still lagi nak condemn orang lain tak bagus? So grow maknanya berkembang. So benda-benda tu yang kena ada. So kepada owner pula kena open minded jugalah. Jangan bila workshop tu cakap kau terus Kita tuli ikut je. Yes, so sebab apa? Sebab benda ni pengalaman. Bila kita pergi workshop ni, saya sebagai driver je. Kereta sebelum ni orang ni buat, tapi owner pula cakap tak apa lah, tahun ni aku nak pergi kat workshop lain pula. Okey, so apa jadi bila pergi, dah pula yang workshop ni kata ini tak betul, ini tak betul. Benda tak betul, lepas. Okey, tapi tak semua orang macam tu. Tak semua, tapi memang ada. Tapi saya punya style ialah saya pergi, saya dengar dia cakap yang tu, saya diam. Sebab apa? Sebab kita tahu benda tu semua mistake kot. Kau buat benda tu, kau fixkan benda tu. Dan tapi janganlah kau bila buat benda tu, bila dah menjadi kau kreditkan kau yang buat. Okey, orang tu buat 80%, kau cuma buat mungkin tak sampai 20% pun, mungkin 15%. 5% itu ialah luck kau. Okey, so 15% ni kau punya effort buat benda tu. So benda tu jadi, kau janganlah rasa kau yang buat the whole picture. Benda-benda Itu yang biasa berlaku lah. So dia panas-panas suap lah. Dia rasa belum berpeluh lagi. Okey, macam saya harap lah pada yang menonton, kita bukan, still lagi saya nak mengingatkan, saya bukan nak cari salah sesiapa, tapi kita nak bercakap ni berdasarkan pengalaman mereka berdua ni, di mana mereka dah jauh dah sebenarnya berjalan tu sebabnya dah hampir 20 tahun dalam saya nak cakap di industri. Bolehlah untuk memujuk hati segelintir orang, kita nak cakap juga yang motorsport di Malaysia ia akan jadi industri. So kita cakap industri motorsport ni nak kembang, mesti kena korang yang baru mesti ada knowledge sekurang-kurangnya, supaya kalau macam cakap tadi, kalau pihak B buat salah, pihak A ni dia tak betulkan, tapi ada sedikit orang kata mengambil kesempatan, korang ada knowledge berdasarkan apa yang di-share oleh mereka. Okey, kita nak ke soalan yang seterusnya, mana apa pandangan Abang Farouk? Orang kata kita nak memajukan lagi dunia motorsport ni, apa yang patut kita buat? Tak kisahlah motor ke kereta ke, apa yang patut kita buat? Apa yang tak ada sebenarnya tapi kita kena buat? Yang Abang Farouk nampak sebenarnya benda tu tak ada tapi patut diadakan. Okey.
first kali ialah macam mana masa kita involve kat dalam race. Okey. Kalau dekat negara lain dia dah ke tahap lebih lagi daripada yang kita punya macam touring car dan sebagainya. Kita masih di tahap yang belum sampai lagi ke situ. Lebih pada race yang macam level paling tinggi pun kalau kat Malaysia ialah macam mana tu John? Sekarang ni kira untuk MCS lah. MCS National lah tu, national level. Sebab banyak generasi baru sekarang ni tak jumpa MMB, tak tahu pun apa MMB. Tahu dekat berita dulu MMB, Merdeka Race, tapi tak pernah tahu pun, tak pernah nampak pun. Betul lah. Jadi dekat situ dari segi persediaan tu, cara yang betul bagaimana kita nak prepare kita punya team, prepare kita punya jentera race car kita, dan macam mana kita nak dapatkan result yang bagus. So macam tadi ada cakap pasal macam mana kita practice session kita, so data collection, so benda-benda ni yang penting. So kalau basic ni kita tak dapat, macam mana kita nak pergi level yang atas lagi daripada yang ada sekarang. So kalau kita buat benda tu, kita akan buang masa tu macam mana? Kita tak akan berjaya pada yang next level tu. Apa yang patut dibuat nak tambah lagi baik, ataupun dah sedia ada baik ni tambah baik, ataupun yang kurang tambah baik, ataupun yang tak ada sebenarnya tak ada tapi patut diadakan? Kalau nak kata tak ada tu dibuat. Sebab kita pun bukan nak belakang sangat. Kalau nak compare kita dengan, kita tak payah kita banyak kita dekat Malaysia ni, apa kita banyak, senang kata orang kita pun bukan nak kata tak gede. Banyak boleh park sebab bersih. Banyak. Sekarang ni tak payah kita pergi jauh, kita jauh dekat. Yang paling terdekat ialah Thailand. So ramai je orang kata apa, workshop kita yang dah start communicate dengan Thailand, dengan Indonesia. Orang kata apa, feedback apa yang kita tak ada, apa yang kita kurang. So apa jadi ialah sekarang ni dah start dah betulnya. Kita dah moving forward industri ni. Cuma orang kata apa, player-player yang ada ni lah yang kena start pergi ke depan lagi. Maksud saya ialah contoh kata macam dia termasuk juga terlibat juga dengan orang kata apa, kalau yang berduit, contoh kata nak buat track kat sini, janganlah kita minat atas, kita buat atas apa yang kita minat. So contoh katalah nak buat racing track, kita kena bersifat terbuka lah. Terbuka tu ialah kita kena faham yang bila kita sebut motorsport ialah dia beroda, bermotor ataupun berenjin lah. So bila kita cerita tu je, kalau kita nak buat track, kita kena fikirlah. Contoh kata nak buat, banyak yang saya dengar dah nak buat track untuk drag 1 kilometer, quarter mile. So kenapa dia tak fikir dia nak buat overall? Yang contoh kata track tu dia based on macam island punya style. Track ada dekat situ, track ada dekat situ. Betul. Super montak dah apa, super montak semua ada dekat situ. So multi-purpose track. So benda tu kita tak ada sebenarnya. Lain semua kalau nak setakat engineering, orang kata apa nak customize benda, banyak kot yang dia punya orang kata apa finishing ataupun dia punya label dia, dia punya workmanship dia, yang kata senang kata dah boleh sama level lah dekat international. Sebab memang saya dah pernah nampak sendiri orang buat fabrication apa semua, memang dah boleh, senang kata idea dia ada lagi bagus yang sedia ada yang kita nampak. Tapi yang kekurangan dia macam tu lah, kita tak bersependapat. Maknanya kita rasa macam apa yang kita bikin tu dah bagus, tak nak ambil data orang lain. Kenapa tak ambil? Contoh kata dah kita ada berkemampuan nak buat track, tak kisahlah, senang kata macam kita pergi sampai level menteri lah nak cakap kan, sebab dia orang yang perlukan benda ni semua nak buat. Kenapa bila nak buat tu? Sebab senang kata bila dia cakap tu ialah dia tak involve, dia cuma dengar apa yang orang cakap. Tapi bila kau dengar orang cakap, kau kena dengar semua. So bila dengar semua ialah kena faham yang kita nak buat track, kita jangan fikir game tu je kita nak main. Sebab kita kan kita buat game tu ialah player tu je, orang lain. Betul lah. Kenapa dekat Thailand dah start race truck, maknanya 4x4 pickup. Kita kat Malaysia tak ada pun.
peminat tu ada. Diorang minat nak buat. Okey. Drag race truck dah ada. Tapi bila track kenapa tak ada? Sebab tak ada orang start buat benda tu. Orang tak channel benda tu. Okey, so bila nak buat track tu, saya nak buat track untuk drag. Okey. Drag. So habis event drag, habis musim drag, track tu jadi apa? Habis. Okey, contoh kata kita buat track tu untuk drag dan track dan juga orang kata apa, dirt track. Okey. Maknanya ada sikit gravel. So, kalau kita cerita pasal gravel, kita jangan nampak kepada kereta. Contoh kata kalau kita minat kepada motocross, kita tak nampak kereta. Tak. Kita kena tengok semua tu. Semua. Okay, so bila kita cerita track dengan dirt track, dia boleh combine kan dengan sport motor. Okay, Rally X. Kenapa boleh buat? Kat overseas boleh buat. Okay. Separuh track yang surface tarmac, lepas tu sekali separuh track ialah gravel. Okay, so benda tu bila kita buat, so organizer ataupun track owner, track itu boleh organize macam-macam race. Tak adalah fikir katakan drag tak boleh buat lah kat track kita orang ni. Sebab apa? Sebab dia orang duk apa, duk tabur minyak lah, apa semua duk orang kata apa, waste spin masa starting, batu semua keluar. Itu drag is drag lah. Tapi dalam masa sama, on the straight line tu boleh pakai untuk kereta-kereta lain ataupun motor lain pakai. Multi purpose lah. Multi purpose lah, maknanya track yang boleh digunakan semua. Semua lah. Yes. Barulah nama dia track rakyat. Ini kalau kita racing teringat Sepang. Kita racing teringat Sepang. Cerita MotoGP je, kita motor je MotoGP. You Capri apa? Capri, betul. Capri kita ada MSBK, Yes. MSX apa. Yalah Betul. Sebab saya punya kepala, saya tak fikir kepada contoh kata saya race kereta, saya fikir race kereta tak. Macam-macam kita boleh buat lah. Kalau benda tu ada, test track kita boleh buat. Maknanya test track tu bukanlah test kereta je. Orang yang dah setting motor, dia nak testing motor dia kat mana? Betul. Pergi track. So janganlah kita terlalu tumpu untuk track yang kita minat dia. Yes. So dekat sini saya nak usik sikit lah. Mungkin ia bersesuaian dengan tema kita pada hari ini. Di mana label-label menteri, label-label orang atasan ataupun label-label orang yang duduk di dalam organisasi yang menguruskan. Kalau kita pandang sebenarnya Sepang tu sendiri adalah satu bukan kita panggil, dia memang tulis terpampang kat situ, the hometown untuk motorsport adalah di sana. So bila dia declare diri dia macam tu, so maknanya semua channel, semua motorsport event organizer akan tertumpu pada Sepang. So Sepang kenalah ambil benda ni sebagai satu inisiatif yang terbuka. Janganlah tumpu hanya di Sepang itu je. Betul, sebab memang betul. Sebab bila cakap bila racing Sepang, betul kat Sepang tu ada apa, rally cross punya track, track kecil yang kat luar, go-kart, off-road, lepas tu dengan circuit track, racing. Betul, tapi kita tak nak tu. Kita nak yang multi-purpose dalam satu arena. Kita nak yang minggu ni organizer ni buat untuk geng sport motor. Minggu depan geng rally masuk. Dia tak perlu track yang besar macam rally betul-betul 3, 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo ni tak. Just kita buat sama juga dalam track, tapi dia guna geng rally dia ada yang lompat-lompat. Rally cross. So kereta memang ada tentu track. Tapi orang yang sama juga contoh kata, aku segmen track dia, aku nak cuba juga rally cross. Kereta yang dia punya track car tu mungkin dia boleh set up pelik-pelik sikit dia. Mungkin dia boleh tinggikan sikit ke apa, pakai pivot, dia boleh main dekat track yang yang rally punya track. So mungkin korang rasa macam pelik, apa yang bising tu? Ada kereta mat komando kat bawah tu. Kita sekarang ni bersiaran di secara rakaman, bukan live lah, tapi siaran tertunda. So kita live di Xtune Racing Suspension punya HQ. So kalau korang yang mana nak dapatkan produk suspension yang melibatkan apa saja yang ada kena-mengena dengan suspension lah, absorber apa semua, boleh datang ke sini untuk dapatkan apa orang kata maklum balas ataupun lebih detail lagi lah. Okey, kita dah nak sampai ke akhir ni. So macam saya cakap tadi, saya harap orang atasan orang yang terlibat dalam dari segi bawah organisasi sampailah pihak menteri, harap
yang mana menyokong ni, tolonglah latih orang yang betul-betul boleh buat kerja, yang ada passion dalam dunia motorsport, bukan sekadar nak melingkupkan semua benda ataupun nak balas duit je. Okay, so kita jumpa lagi di next podcast yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Abang Farouk. Oh,